Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Yang saya hormati, kasihi moderator kita yang hebat, Datuk Izhar. Saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Timbalan Dekan Jaringan Alumni Fakulti Perubatan, Profesor Dr. Marina Makbaki dan pasukan beliau yang telah mewujudkan webinar memasyarakatkan kesihatan rakyat. Kita juga ucapkan terima kasih kepada EP Plus, syarikat yang menaja kita pada hari ini. Hari ini saya akan berbincang sedikit sebanyak mengenai tajuk pun yang agak kontroversi, sekejap cirit, sekejap sembelit. Adakah ianya tanda seseorang itu mendapat kanser usus? Boleh kita buat slide? Saya akan beri sedikit mukadimah berkenaan dengan kanser usus ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada menu yang akan saya tunjukkan penerangan apakah itu kanser usus, apakah senario kanser usus berada di Malaysia, apakah kanser usus itu sendiri, macam mana kita membuat ujian saringan untuk mengasan kanser usus, siapakah mereka, apakah rawatan dan komplikasinya, dan satu line untuk buat kesimpulan. Yang pertama, kalau kita membaca akhbar-akhbar di Malaysia, ramai pesakit yang mengidap kanser usus di tahap yang tinggi. Dan ramai di antara pesakit ini menjalani pembedahan, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya, memberi satu cabaran yang besar bukan sahaja kepada pesakit tapi kepada khidmat kesihatan kepada kita semua yang melibatkan kos yang tinggi. Untuk pengetahuan semua, kalau kita melihat sistem perhadaman dan pencernaan manusia terdapat daripada mulut kita, ya, dan saluran makanan, esophagus, perut kita, usus kecil, usus besar dan dubur di mana najis dikeluarkan. Kita lihat macam mana usus besar kita ini dipenuhi dengan najis sejak kita lahir, ya, Datuk moderator. Walaupun dipenuhi dengan najis sejak kita lahir, tapi dia menjaga integriti usus besar kita daripada penyakit, segala penyakit. Ya, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat sebaran kes baru kanser usus, tuan-tuan boleh melihat di skrin, ya, Malaysia di antara negara yang tertinggi mendapat di dunia, yang mana lebih kurang 20 hingga 30 per 100,000 orang mendapat kanser usus. Satu-satu fakta yang tidak dapat kita elakkan. Kalau kita melihat data daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, 1 daripada 4 rakyat Malaysia akan menghadapi kanser apabila mereka berumur 75 tahun. Dan 1 daripada 33 rakyat Malaysia berisiko untuk menghadapi kanser usus. Satu fakta yang kita kena hadam betul-betul, ya. Dan kalau kita melihat fakta kanser usus di Malaysia, kanser usus ini adalah penyebab kedua kematian berkenaan dengan kanser di negara kita. Yang saya sebutkan tadi, secara purata setiap orang akan dapat kanser usus 1 daripada 33 orang. So kalau kita dengar siapa yang mendengar di luar, you kiralah setiap 33 orang akan mengidap kanser usus. Dan majoriti, kebanyakan mereka yang mengidap kanser usus ni ataupun 90% daripadanya adalah mereka yang berumur 50 tahun dan ke atas. Dan kita tahu dalam beberapa tahun lagi, tahun 2030, Malaysia akan mempunyai populasi yang berumur 60 tahun ke atas sebanyak 15%. Dan yang menarik ataupun yang menjadi cabaran yang besar kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia ini adalah kes kanser usus semakin meningkat di kalangan yang muda, terutama mereka yang berumur di antara 40 dan 50 tahun. Saya akan menunjukkan kajian yang kita buat sebentar tadi. Ini adalah penyebab, ya, kanser adalah penyebab kedua tertinggi kematian di Malaysia. Kalau sekarang ini, Datuk Moderator, kita melihat COVID-19 sudah ada 3.6 juta dan melibatkan 33,000 kematian. Tetapi kalau di Malaysia ni setiap tahun akan ada hampir 3,000 yang meninggal kerana kanser usus berpuluh-puluh tahun yang lepas. Yang itu satu fakta yang kita kena hadami betul-betul. Dan kalau kita melihat ini
3 jenis kanser yang paling kerap di Malaysia. Ya. Ramai pesakit ataupun tuan-tuan di luar sana mengingatkan kanser yang pertama untuk lelaki adalah prostat. Bukan ya. Kanser yang pertama untuk lelaki Malaysia adalah kanser usus. Sudah beberapa tahun kanser usus champion. Dan sepatutnya menjadi national agenda kepada negara kita untuk kalahkan kanser usus. Kanser usus adalah kanser kedua tertinggi untuk wanita Malaysia selepas kanser payudara. Dan dianggarkan beberapa tahun akan datang, kanser usus juga akan jadi kanser yang pertama untuk wanita Malaysia. Ini satu fakta yang tidak boleh kita nafikan. Kalau kita melihat graf ini ya tuan-tuan, apabila seseorang itu berumur antara 40 ke atas, kes kanser usus akan tinggi menegak sama ada wanita ataupun lelaki. Ini satu fakta yang penting untuk kita semua. Ini adalah antara kajian rakan-rakan pasukan saya dalam kumpulan pendidikan usus yang membuat yang penerbitan terkini kami melihat berkenaan kanser usus di pusat perubatan UKM hampir 1,000 orang. Kita melihat 2 dekad yang lampau. Kita melihat siapakah mereka dan macam mana kanser itu didiagnoskan, tahap berapa dan sebagainya. Ini telah dikeluarkan di jurnal yang berimpak tinggi. Kalau kita melihat secara taburannya, majoriti pesakit yang mengidap kanser usus itu adalah mereka yang berumur 50 tahun ke atas yang saya sebutkan tadi. Ya. Tetapi yang merisaukan kita adalah peningkatan yang mendadak kepada mereka yang berumur di antara 40 dan 50 tahun mendapat kanser usus, lelaki ataupun wanita. Ini adalah kajian antara yang terbesar di Malaysia melibatkan 1,000 pesakit 2 dekad yang lalu dan trend ini semakin menjadi di kala ini. Kalau kita melihat graf ini mungkin complicated, hasil kajian kami menunjukkan peningkatan kanser usus di kalangan pesakit yang berumur 40 hingga 49 tahun yang tuan-tuan boleh nampak graf yang color grey dan yang color orange itu. Jadi mereka ini semakin ramai mendapat kanser usus. Dan siapakah mereka sebenarnya? Kalau kita lihat secara lebih detail lagi, peningkatan kanser usus adalah yang ketara di kalangan kaum Melayu di negara Malaysia. Kalau kita lihat rajah itu, yang warna biru itu, peningkatan bagi mereka yang berumur 40 dan 44 dan juga 45 dan 49, yang mana peningkatan yang mendadak kanser usus di kalangan bangsa Melayu di kajian kami. Ini satu trend yang kita risau. Apakah sebab-sebab yang terjadi kepada mereka ini? Dan kita juga risau kerana dalam kajian ini dan menunjukkan majoriti pesakit yang didiagnoskan kanser usus adalah di tahap yang tinggi. Kalau kita lihat graf yang berwarna orange dan kelabu itu, majoriti 80% mereka adalah didiagnoskan di tahap yang tinggi. Dan yang biru itu kurang daripada 10% pesakit mana-mana didiagnoskan, in fact di Malaysia ini, yang berada di tahap yang rendah ataupun dalam bahasa perubatan kita berkata Dukes A tahap dia, Dukes C and D tahap yang tinggi. Jadi kalau 100 orang datang kanser usus, hanya 8-9 orang saja di tahap awal, 90 orang di tahap yang tinggi yang melibatkan kos membiayai pembedahan, kemoterapi dan sebagainya. Ini satu fakta yang kita melihat sepanjang 2 dekad dan fakta ini masih lagi berlaku dan kita predik, kita jangkakan di 2 dekad yang akan datang lebih meningkat, terutama kanser usus bagi mereka yang umur di antara 40 ataupun bawah hingga 50 tahun yang muda. Apa itu kanser usus sebenarnya? Sebenarnya very straightforward. Barah kanser di dinding saluran usus besar. Dalam bahasa perubatan kita panggil adenokarsinoma. Itu yang paling biasa kita jumpa. Dan inilah struktur usus besar, lebih kurang 1 meter panjangnya. Kita melihat ataupun kita Google dengan alat teleskop kita untuk mencari di manakah pertumbuhan ataupun kanser dalam usus kita. Kalau saya lukiskan ini adalah usus besar kita, yang mana ini adalah tempat kita buang najis dan ini adalah usus besar belah kiri dan tengah dan belah kanan. Majoriti
kanser usus berlaku di belah kiri. Itu kita kena faham. Sebab itulah kadang-kadang antara kesilapan yang besar yang dibuat oleh kita semua adalah bila kita buang air besar berdarah, kita merasakan itu adalah buasir. Jadi kita tak boleh kata itu buasir, kita kena buat ujian yang lebih lanjut lagi, iaitu memasukkan teropong ataupun teleskop untuk melihat sendiri adakah dianya buasir ataupun sebaliknya. Jenis kanser usus ini, tuan-tuan puan-puan semua, adalah kebanyakannya, majoritinya adalah kita panggil kanser usus sporadik. Bermaksud ianya terjadi secara spontan, tiada faktor-faktor yang genetik. Ya. Dan sejenis lagi kanser usus adalah keturunan, iaitu hingga 10% mempunyai sejarah keluarga. Ini adalah sedikit. Yang majoritinya adalah sporadik ataupun berlaku secara spontan. Dan kebiasaannya kanser usus ini terjadi bermulanya kita namakan ketumbuhan ataupun polip, yang mana peningkatan umur, polip itu terjadi di dinding usus, lama-kelamaan dia bertukar menjadi kanser usus. Dan polip ini, tuan-tuan dan puan-puan semua, dianya tidak mempunyai simptom. Dia tidak ada sakit perut, dia tak ada buang air besar berdarah dan sebagainya. Tetapi polip ini adalah kita panggil pre-cancer ataupun sebelum terjadinya kanser itu di dalam usus besar. Ini adalah diagram yang saya boleh tunjukkan usus yang normal, sepatutnya yang macam ini, dan terjadinya ketumbuh polip, bukan lagi kanser, dan berterus menuju menjadi kanser macam tuan-tuan lihat di gambar rajah itu. Ya, terjadinya pertukaran mutasi dan sebagainya, tetapi yang pentingnya kes kanser ini terjadi secara sporadik ataupun spontan kepada kita semua. Kalau saya melihat membuat rajah yang berlainan, daripada tiada polip, polip timbul di dinding usus kita, semakin membesar dan akhirnya menjadi kanser di dinding usus. Apabila terjadinya kanser di usus, barulah simptom-simptom buang air besar berdarah terjadi dan sebagainya. Ya, kita kena faham. Dan yang menariknya adalah daripada usus yang normal kepada pembentukan polip dan pembentukan kanser, ia mengambil masa 10 hingga 15 tahun. Jadi kita mempunyai masa yang panjang untuk membuat ujian saringan kanser usus. Itu penting, ya. Kepada semua di luar sana, tidak perlu kita menunggu simptom-simptom buang air besar berdarah sebagainya. Kita mesti proaktif dalam menjaga kesihatan kita, seperti Datuk Pendiri kita kata dalam khutbah Jumaat tadi, jihad kesihatan. Ini adalah jihad kita untuk menangani kanser yang paling penting di negara kita. Apakah risikonya? Mereka yang berdaya tinggi, kurang makan serat, berat badan berlebihan, obesiti, mereka yang merokok, sejarah keluarga ataupun ada polip, dan mereka yang berumur, iaitu mereka yang berumur 45 tahun dan ke atas terutamanya, berisiko mendapat kanser usus. Kalau saya letakkan di sini, apakah risiko yang tetap? Contohnya, kita tak boleh berhentikan peningkatan umur kita. Sejarah polip, sejarah kanser, sejarah radang usus, dan juga sejarah kanser usus dalam keluarga terdekat kita. Apakah risiko yang kita boleh ubah? Contohnya, merokok, diet kita yang kurang serat, contohnya. Makan daging setiap hari, steak setiap hari, kurangnya physical activity, kencing manis, berat badan berlebihan dan sebagainya. Ini antara risiko yang kita boleh ubah dalam kehidupan kita seharian. So, ini adalah penting untuk mengurangkan risiko seseorang itu untuk mendapat kanser usus. Ya. Risiko kanser usus keturunan yang saya katakan tadi lebih kurang 10 ataupun 15%, dan majoritinya adalah bukannya keturunan. Kalau keluarga terdekat kita mempunyai kanser usus, seorang daripadanya, adik-beradik dia mempunyai risiko sebanyak 2.4 kali. Kalau ada 2 orang ahli keluarga dia berisiko 4 kali. Jadi kepada mereka yang nak balik raya kampung ni, nak balik bersama keluarga, tanyalah ada tak kanser usus, supaya adik-beradik dia, keluarga dia boleh membuat ujian saringan.
Apakah tanda-tanda awal kanser usus ini? Banyak ya, sakit perut, hilang berat badan, kurang selera makan, ya, ada darah najis kita, berat badan kita turun, sel darah merah kita rendah, dan majoritinya ada simptom-simptom. Bila ada simptom-simptom itu, kebanyakan kanser sudah merebak di tahap yang tinggi. Kerana 20% daripada kanser usus ini di tahap yang awal tidak mempunyai tanda-tanda. Kalau kita dengar tadi, tajuknya sekejap cerik dan sekejap sembelit. Sekejap cerik dan sekejap sembelit adalah merupakan tanda awal kanser usus kepada diri anda. Itu jawapan kepada majlis kita hari ini. Ini adalah satu kajian oleh rakan-rakan saya di luar negara melihat trend kematian kanser sepanjang 80 tahun. Ya. Kalau kita fokuskan kepada yang biru itu, di seluruh dunia, penurunan kanser usus, yang biru itu colorectal, kanser usus, penurunan kanser usus for the last 50, 60, 70 tahun. Untuk lelaki dan juga wanita. So, di mana-mana dunia, kanser usus sudah pun menurun. Dan kalau kita melihat apakah impaknya kepada negara yang tidak menjalankan ujian saringan kanser usus, impaknya tiada. Mereka yang didiagnoskan di tahap awal, di tahap lambat ataupun total jumlahnya sekaligus, tiada. Bagi negara yang mempunyai ujian kanser usus, saringan kanser usus, kita boleh melihat impak kepada komuniti. Ini adalah program yang kita mahu memasyarakatkan kesihatan rakyat, yang mana kita boleh offer kepada komuniti di luar sana. Kalau kita membuat ujian saringan, yang mana kita akan melihat impak, iaitu secara total jumlahnya, secara kanser di tahap awal, di tahap yang advance, semuanya akan menunjukkan penurunan. Dan dari segi ekonominya, dia membantu kerajaan kita untuk mengurangkan kos perbelanjaan untuk merawat pesakit yang menghidapi kanser usus. Perlunya ujian saringan kanser usus ini dijalankan secara automatik kepada semua warga Malaysia yang berumur 45 tahun dan ke atas. Kalau kita melihat data yang lama dan lebih kurang saja sekarang ini, kita melihat stage 3 dan stage 4, so majoriti pesakit kita berada di tahap yang tinggi. Dan tidak sampai 10% pun pesakit kita didiagnoskan, bukan saja di hospital ini, di mana-mana hospital adalah tahap, ada sedikit untuk tahap yang awal. Dan kadang-kadang kita kata life is not fair. Mereka yang berada di tahap yang tinggi, stage 4, kebarangkalian mereka untuk hidup adalah terlalu kecil. Ramai mereka akan mendapat kadar kematian yang tinggi apabila tahap kanser itu meningkat. Dan perbelanjaan untuk mereka, contohnya seperti orang yang mengidap stage 4 atau tahap yang tinggi, kos yang tinggi yang dibebankan oleh perkhidmatan kesihatan, tetapi mereka ini akan bersama kita sekejap sahaja kerana tahap kanser itu sudah tinggi didapati oleh mereka. Dan siapa yang memerlukan ujian saringan ini? Kalau saya tanya di luar sana, siapakah anda semua, masyarakat di luar sana, siapa yang perlu untuk menjalani ujian kanser usus? Dan kita boleh membuat kategorikan mereka, mereka yang berisiko rendah, berisiko sederhana tinggi, dan kumpulan khas yang tidak common ataupun tidak biasa kita jumpa dalam praktis. Jadi yang seterusnya, adakah anda di luar sana mendapat kanser usus? Saya bagi senario kepada semua. Contohnya, seorang lelaki yang berumur 54 tahun, perokok, tiada gejala dan simptom, tiada sejarah keluarga, datang ke klinik saya ingin tahu berkenaan ujian kanser usus. Apakah ujian saringan kanser usus yang boleh saya lakukan kepada lelaki A ini? Saya mahu tuan-tuan semua berhenti sejenak melihat skor pemeriksaan kanser usus itu. Tulis kertas masing-masing, di manakah anda? Sebagai contohnya moderator kita. Moderator kita ni masih muda, umur 50 tahun, bawah
50 bawah 40 tahun lagi. Atau 40 lah 4 series datuk moderator kita. Kalau dia umur kurang 50 tahun, dia mendapat markah kosong. Dia lelaki sejati, dapat markah 1. Dan dia tidak ada sejarah kanser usus dalam keluarga, dia dapat kosong. Dan Datuk Izia tak pernah merokok kot. Dia ni fakulti pengajar Islam. Dia tidak pernah merokok. Jadi, berapa nombor skor dia? Kalau 0 hingga 1, dia berisiko rendah. Tuan-tuan boleh kira di rumah masing-masing. Kalau tuan-tuan berisiko sederhana, markah 2 hingga 3. Dan kalau tuan-tuan berisiko tinggi, markah tuan-tuan dan puan-puan adalah tinggi, dan berisiko tinggi, markahnya 4 hingga 7. Ini kajian dijalankan oleh rakan saya di Singapura dan menunjukkan ini adalah fenomena trend yang berada di negara kita, di Asia Pasifik. Jadi tidak payah kita buat very complex test, tengok ini dan bagikan kepada kita adakah risiko rendah, sederhana ataupun tinggi. Selepas kita tahu yang mana mereka ini, kita akan offer ataupun bagi carta alih kepada mereka yang mana mereka ini berisiko rendah. Kita akan buat test, kita panggil dalam perubatan immunofecal blood test, atau dalam bahasanya mengesan darah dalam najis. Kita bagi botol yang saya tunjukkan nanti, dia hantar najis di makmal, kita nak tengok adakah pengesanan darah itu tersembunyi dalam najis ataupun tiada. Kalau tiada, kita buat test ini setiap tahun sekali. Bukannya banyak kali tuan-tuan, setahun sekali. Dan kalau ada, kita bagi dia untuk ujian kita panggil colonoscopy. Dan bergantung kepada penemuan dari colonoscopy ini, adakah kanser dan sebagainya, kita akan rujuk kepada pakar bedah, pakar onkologi untuk rawatan seterusnya. Bagi mereka yang berisiko sederhana ataupun tinggi skor tadi, kita tak perlu lagi hantar najis, kita terus menjemput mereka, menghadirkan diri untuk menjalani ujian kita panggil colonoscopy ataupun test untuk melihat adakah kanser usus di dalam dinding usus besar mereka. Now, prosedur saringan kanser usus ni adalah, saya ulang sekali lagi, kepada mereka berisiko rendah, kita akan buat najis dahulu. Kepada mereka berisiko sederhana dan tinggi, kita membuat colonoscopy ataupun ujian teleskop mencari kenapa ada pendarahan di dalam najis itu dan dinding-dinding usus besar. Secara kesimpulannya, teknik untuk kita membuat ujian saringan itu adalah penggunaan endoskopi ataupun alat-alatan kita panggil untuk melihat ataupun kita Google dalam usus kita ini, di manakah letaknya kanser itu, adakah radang, adakah polip dan sebagainya, yang kita boleh buang secara terus apabila menjalani ujian colonoscopy itu. Nampak canggih, tetapi ujian ini simple, very straightforward, dan kami buat test ini setiap hari, in fact, di pusat perubatan UKM. Ini adalah botol yang kita gunakan, kita bagi kepada pesakit untuk mengambil sedikit najis dan meletak ke dalam botol, kita hantar kepada makmal untuk melihat adakah kesan pendarahan yang kita tak nampak dalam najis itu. Very simple, tetapi in real life, ramai yang tidak boleh buat kerana memerlukan komitmen, kena hantar kepada makmal. Tetapi saya rasa kita mesti berjihad. Macam Datuk Moderator cakap tadi dalam khutbah, berjihad untuk kesihatan kita. Semoga kita dapat didiagnoskan kanser kalau ada di tahap yang awal, ataupun kita mengelakkan kejadian kanser usus diri kita semua. Inilah ujian colonoscopy. Makna colonoscopy ini dia, yang mana kita memasukkan teleskop ataupun tube di bahagian dubur pesakit dan kita bagi ubat pelali dan kita bersihkan usus sehari sebelum itu, dan kita boleh melihat terus di dalam usus besar itu di mana kansernya, berapa polipnya, dan kita boleh buang secara terus dengan ujian ini. Ujian ini bukan saja mengesan tetapi juga mendiagnose dan membuang polip secara langsung di masa prosedur tersebut.
Pemeriksaan ini lebih kurang 15 minit. Pesakit akan diberikan ubat pelali dan penting kepada mereka menjalani pembersihan usus, mengambil nanti saya akan sebutkan nanti, supaya usus itu bersih. Usus kita ini kotor dan perlu dibersihkan sebelum menjalani ujian ini. Dan komplikasi yang sangat rendah. In fact, kolonoskopi ini adalah piawai emas ataupun gold standard penggunaan untuk mengesan ketumbuhan, polip dan kanser usus besar manusia. Ini di antara contoh apabila kita memasukkan teleskop itu, tube itu, kita menjumpa polip dan kita akan mengeluarkan jerangkap dan kita tarik polip itu dan menggunakan electric current untuk potong. Jadi pesakit tidak akan rasa sakit dan kita boleh buang terus polip itu, dan risiko untuk seseorang itu mendapatkan kanser usus akan hilang, dan dia bergantung kepada berapakah polip yang dijumpai, apakah jenisnya, dan pesakit itu akan membuat ujian ataupun susulan dalam masa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya, bergantung kepada penemuan polip itu yang kita buang. Ini contoh video, kita boleh mainkan video macam mana prosedur yang kita boleh buat. Kita boleh keluarkan yang putih itu, kita keluarkan jerangkap, kita masukkan dalam ketumbuhan itu, polip itu yang berpotensi menjadi kanser, dan kita menggunakan electric current dan kita potong polip itu, dia akan jatuh dan tiada kesan pendarahan, atau kalau ada pun sedikit yang senang untuk dijaga. Dan lepas itu kita akan buang polip itu, mengambil dengan satu pukat dan kita akan menghantar kepada makmal. Teruskan kita main video dan kita mengambil macam pukat tangkap ikan, Datuk Moderator, dan kita tangkap polip itu dengan pukatnya dan kita keluarkan daripada usus besar dan kita akan masukkan polip ataupun ketumbuhan itu yang berpotensi menjadi kanser ke dalam bekas. Itu nampak lagi polip-polip yang kena dibuang, walaupun pesakit ini tidak mempunyai simptom tapi sudah berumur 54 tahun. Tapi tuan-tuan boleh tengok polip itu beberapa tempat yang kita kena buang untuk menghilangkan risiko pesakit ini, ataupun bukannya pesakit kita panggil, daripada kanser usus. Itu lagi satu polip yang kita akan kena buang. So polip ini kebiasaannya tidak mempunyai simptom daripada pesakit itu, dan kita akan masukkan polip itu di dalam bekas dan kita hantarkan ke dalam makmal untuk membuat pemeriksaan, apakah namanya, apakah jenisnya dan sebagainya. Dan daripada informasi itu kita akan memberitahu pesakit bilalah lagi mereka ini memerlukan ujian. Dan seterusnya kita dapat juga lihat polip yang besar, yang semakin besar semakin tinggi risikonya untuk dapat ketumbuhan. Kita dapat again masukkan jerangkap, kita menggunakan electric current, kita buang ketumbuhan itu, pesakit pun tidur, bukannya bius yang besar, bius yang conscious sedation, dan kita sekali lagi mengambil jerangkap untuk menangkap polip itu dan mengeluarkan daripada dinding usus besar, dan pesakit ini akan hilang risikonya untuk mendapat kanser usus di masa akan datang. A very simple and straightforward procedure, 15 minit untuk seseorang, untuk kita menyelamatkan peserta ataupun pesakit ini yang tidak ada simptom, tidak ada gejala, untuk mengurangkan kebarangkalian untuk mendapatkan kanser usus. Itulah pukat yang kita gunakan, net itu, untuk mencari ataupun menangkap polip itu, dan kita keluarkan dan kita hantar kepada makmal. Saiznya kadang-kadang 1 ataupun 2 atau lebih sentimeter. Semakin besar, semakin tinggi kebarangkalian seseorang itu untuk mendapat kanser usus. Jadi kita tangkap dia, kita buang dan kita hantar ke makmal untuk ujian selanjutnya, melihat struktur ataupun architecture polip itu, dan kita mendiagnoskan dan kita membuat rawatan susulan, iaitu bilakah di masa hadapan untuk peserta mendapat ujian salinan lagi. Ini adalah antara di dalam kita letakkan dalam botol yang mempunyai formalin untuk kita hantar ke makmal
untuk mendapatkan ujian selanjutnya, bagi tahu pada kita apa yang sebenarnya berlaku. Now, proses pembersihan usus ini cukup penting. Saya ditanya ramai rakan-rakan doktor macam mana kita buat. Di antara yang biasa kita guna adalah penggunaan kita panggil powder Macrogol. Ya. Inilah powder yang kita letak dalam air, 1 sachet, 1 liter air, kita akan bagi kepada pesakit untuk minum sebagai bowel cleanser, penyediaan pembersihan usus sebelum menjalani ujian kolonoskopi. Kita tahu di luar sana, ramai kadang-kadang beli di tempat-tempat tertentu untuk membuang najis. Ya, kita panggil toxic, detoxify dia najis. Yang itu tidak tepat, tidak betul. Kerana Macrogol ini kita boleh gunakan untuk proses, kita selalu gunakan, in fact setiap hari di tempat kita, proses membersihkan usus sebelum ujian kolonoskopi. Now, kebiasaannya kita akan bagi kepada pesakit ada 2 jenis, bergantung kepada masa yang akan datang kepada pesakit untuk menjalani ujian kolonoskopi itu. Kalau mereka datang pagi, kita suruh mereka mengambil 3 petang atau malam sebelumnya. Dan mereka datang kepada kita dan kita mengharapkan, dan kebiasaannya produk ini yang kita guna adalah membuatkan usus seseorang itu bersih, sebersih-bersihnya. Jadi senang untuk saya melihat meneropong dinding usus itu dan mencari kesan-kesan luka, polip, ketumbuhan kanser dan sebagainya. Kepada pesakit yang datang prosedur untuk waktu malam, waktu tengah hari, kita membagi, kita panggil split dose. Ada yang ambil dos waktu petang dan pagi 4 jam sebelum berlakunya prosedur itu. Dan kita bagi tips pada pesakit kita supaya minum air banyak, kita suruh makan diet-diet yang tertentu, kita suruh dia habiskan 3 liter air, dan kepada mereka yang mempunyai sejarah masalah kepada buah pinggang, darah tinggi sebagainya, tidak ada masalah untuk mengambil powder Macrogol ini, kerana terbukti Macrogol ini bagus untuk complete atau pembersihan yang optimal kepada usus kita sebelum mereka itu menjalani ujian kolonoskopi. Dan bancuan ini very straightforward, kita boleh menggunakan air kosong, air suam, rasanya pun tidak ada masalah, dan majoriti kes mendapat pembersihan yang optimal. Prosesnya berjalan lancar, tiada risiko pengambilan air yang berlebih-lebihan, dan digunakan semua kawan-kawan rakan-rakan saya yang menjalani ujian endoskopi ini senang digunakan dan excellent untuk pembersihan usus kita sebelum menjalani ujian kanser kolonoskopi. Kalau kita melihat di carta ini, kita memerlukan usus yang bersih seperti ini. Barulah kita melihat polip ataupun pendarahan ataupun kanser senang. Kalau usus kita kotor macam ini, macam mana kita mahu menjumpai kanser ataupun ketumbuhan dan sebagainya seperti lihat raja ini. So kita memerlukan ubat-ubatan ataupun powder yang bagus untuk menolong seseorang itu mendapat membersihkan usus yang optimal, supaya ujian yang kita buat itu tidak perlu diulangi lagi, kerana usus itu telah pun mencapai kebersihan yang bagus dalam proses ini. Secara kesimpulannya, Datuk Moderator, kita tahu setiap bulan 3, bulan Mac di seluruh dunia, bulan Mac ini adalah bulan kesedaran kanser usus di seluruh negara di dunia ini. Jadi kita buat majlis pada hari ini, webinar untuk kanser usus, bertepatan dengan tema kepada bulan setiap bulan 3, bulan Mac adalah bulan kesedaran kanser usus. Dan kanser usus ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian di luar sana, adalah kanser yang boleh dicegah, boleh dirawat dan boleh dikalahkan. Itu saja daripada saya, semoga mendapat manfaat kepada semua, dan kita welcome soalan-soalan yang boleh ditanya daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.